Satu yang saya terlepas ni, saya tidak hormat dan muliakan anak-anak saya. Kurang. Bukan kita tak hormat orang, tak ada. Kita nak kita punya template. Saya nak mengajukan soalan terusnya kepada kalau kita panggil dia Pak Anwar Alhamdulillah. Dan saya teringat satu riwayat daripada sahabat bertanya kepada saya Umar dari Allah ni, tanyakan tentang mendidik anak. Mendidik anak, dia tanya macam mana untuk mendidik anak. Jadi saya Umar menjawab, ketika anak itu daripada 1 tahun baru lahir hingga 7 tahun, kita ni ibarat hamba dia. Daripada umur 7 tahun, anak-anak sampai ke umur 14 tahun, dia jadi hamba kita. Daripada umur dia 14 tahun, masuk ke 20 tahun, kita jadi sahabat dia. Dan itulah, kita renungkan bersama lah dia punya kata-kata. Jadi, kata orang tu, kata-kata itu pun ada juga terkena dengan soalan yang disebutkan oleh Cik Anwar kita untuk menjawab. Apakah langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk menggalakkan pelibatan aktif seorang ayah dalam menjaga dan mendidik anak? Langkah-langkah yang baiklah. Bagaimana itu? Menari ke apa-apa? Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya saya tak layak betul. Sebab saya cuma ada 4 anak. Yang besar dah 31 sebenarnya, yang kecil saya ada 15. Bukan 15 anak, umur 15. Isteri masih 1 dan ada 3 cucu. Walaupun nampak muda lah, ada orang pun tanya juga, betul 3 cucu ada. Jadi Ustaz, soalan yang sebenarnya saya ni practical person. Saya tak suka baca, saya tak suka dengar. Saya based on saya punya personal experience. Satu yang saya terlepas ni, saya tidak hormat dan muliakan anak-anak saya. Kurang. Bukan kita tak hormat orang, tak ada. Kita nak kita punya template. Kita nak dia lebih bagus, dia lebih baik, dia ikut kita. Kita rasa kita bicara dia paling bagus. Sebenarnya tidak. Kita tak hormat dengan dia keputusan. Benda-benda yang baik dia ikut kita. Kita rasa mungkin Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Bila dia tak ikut kita, kita rasa macam dia kurang ajar dengan kita. Tak, sebenarnya menunjukkan Allah Ta'ala nak dengan kita yang kau tak ada kontrol atas anak kau. Kita jangan ingat kita boleh kontrol anak kita. Zaman ni zaman beza daripada kita. Dulu kita nak cakap dengan bapak kita dan kita tunggu sampai dia bercakap, dia diam, baru kita pegang peha dia, baru kita cakap. Sekarang bila zaman dia bukan macam itu. Pak, mak. Tak ada gurau aja. Jadi memang dia macam itu. Jadi kalau kita jadi sensitif, kita akan rasa dia kok mengajar apa, kita condemn dia. Saya tengok budak-budak sekarang ni, masa saya dengan anak-anak saya ni, kita kena ikut diorang punya rasa sikit lah. Baru diorang boleh ubah. Kalau kita keras, dia akan patah. Kalau kita nak ikut kita bicara, budak-budak sekarang ni, yang paling saya takut ni, anak-anak saya ni, kalau dia tanya, dia ada masalah, dia cari orang luar. Maknanya kita fail. Kita dah gagal. The moment dia tanya kawan dia bermasalah peribadi, masalah apa-apa, itu maknanya kita fail. Alhamdulillah tak boleh sampai kat situ lah. Cuma saya selalu tengok negatif dulu. Atas diri saya ni, saya negatif. Mungkin saya tak hormat diorang, saya tak muliakan diorang. Kita tengok diorang ni macam kalau buat satu perkara yang kita tak suka tu, kita stereotype. Kita tak fikir kenapa dia buat macam itu. Mungkin atas alasan yang dia tak nak beritahu kita. Bila dia tak beritahu kita, itu pun ada problem.
Betul tak? So saya rasa kalau macam kita nak anggap macam kawan pula, kita takut ni nanti bila kita anggap dia macam kawan, dia pula nak kejar kepala kita. Bila kita keras dengan dia pula, dia tak nak bercakap dengan kita. Penting jugalah budak-budak ni kadang-kadang. Sebab kita lupa ni bila diorang beranak, bila kita beranakkan diorang ni, sebenarnya ni masalah ni. Nak doktor lah, duit lah, pelajaran lah, nak apa macam-macam ni nak siapkan diorang ni. Sebenarnya masalah, tapi kalau kita rasa macam kita kena relax sikit lah, sikit lebih kurang dengan diorang. Saya play time dekat rumah dan very limited, sikit sangat dekat rumah. Bila ada rumah, apa nak tidur, apa penat. Jadi kat mana kita berperanan sendiri, kita tak buat peranan, tak ada contribution dengan anak-anak kita. Jadi yang fail tu bukan anak kita fail diri sendiri. Tapi dalam masa tu juga, saya pun alhamdulillah lah, pasal budak-budak ni pun kita dah didik diorang dengan agama apa sikit lebih kurang. Kita selalu saya curhat dengan diorang, saya cerita dengan diorang saya punya masalah, abah dekat office macam mana, abah dekat luar penat apa semua apa. Jadi diorang sekurang-kurangnya diorang respect kita dalam keadaan kita ni nak cari duit dah tak habis-habis. Dari pagi keluar subuh ke atau siang hari keluar sampai ke malam, kepala ke bawah kaki ke atas nak cari duit aja kita kerja. Takut sangat. Kononnya itulah kita punya jaminan kita. Itu sebagai seorang peniaga, saya rasa alhamdulillah saya dapat tangani itu cepat-cepat. Saya stop fokus kepada kerja. Kita fokus pada orang, fokus pada pekerja, fokus pada perniagaan, fokus pada account, fokus pada masyarakat kononnya. Tapi dekat rumah ni terkotak-kanting. Bukan tidak, tapi saya rasa masih lagi ada perkara yang banyak lagi yang saya boleh perbaiki ataupun buat. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang dahulu, maybe 10 years, 10 tahun yang sebelum ni, perkara dah berubah lah. Kita jadi macam kawan dengan penuh respect. Kadang-kadang anak-anak kita ni, dia kalau kita cakap tak nak dia, kita bilang dia, engkau buat macam ni, tak nak. Dia tak ada kasih jawapan. Engkau boleh pergi tak? Tak boleh. Asal tak boleh. Dia tak nak kita, kenapa tak boleh? Jadi kita problem dia, kita tak hormat dia. Dia tak nak kita pula sibuk. Kenapa? Siapa? Bila? Nak tanya sampai orang pun nak fed up dengan kita. Aku anak kau lah, kau kena percaya pada aku juga. Aku anak kau. Bila aku cakap aku tak boleh, itu maknanya tak boleh lah. Kalau boleh itu mesti aku akan buat. Jadi kita kurang hormat dengan anak kita. Kita tak pernah muliakan dia. Kita kini amanah kita. Bila satu benda yang diamanah pada kita tu, kita kena muliakan tu amanah. Itu anak kita muliakan dia. Kita kena hormat pada dia sikit orang. Bila kita kena nak cakap dengan dia, kita kena tengok time. Bukan kerana kita takut dengan dia, tak. Mustahil kita takut anak-anak kita. Tapi bila kita nak buat satu perkara ni, kita ikut kita punya rasa, kita punya own time. Bila kita nak cakap, itu juga kau time kau kena dengar anak kau. Kau tak kira kau belum makan ke, kau baru bangun tidur ke, atau kau baru balik kerja, kita tak boleh. Kita rasa kita bapak, kita mak, aku free time tu lebih berhak daripada diri kau. Itu satu kesalahan pada saya. Kita sharing ni benda-benda yang lama berlaku. Jadi saya rasa ini satu platform yang kita boleh cakap. Ini bukan nak curhat-curhat kata. Kalau bini aku dengar tu, ngamuk pula dia. Jadi itulah dia. Tak boleh tak. Sama. Baik, itu sesi soalan pertama. Ya, alhamdulillah. Jadi kita boleh tahu lah macam mana pun kita nak jadi kawan anak kita cakap dengan anak kita, mungkin tegur, bukan tegur dia, tapi kita bercakap, bukan tegur, tapi lagi kita cakap tu kita berikan masukan ataupun insertkan sedikit nasihat kepada anak kita. Walaupun saya rasa mungkin ada yang ada kat sini ibu tunggal. Kalau ibu tunggal pun tidak kata tidak menjadi seorang bapa, boleh. Peranan ayah pun dia juga, peranan ibu pun dia juga, mungkin peranan seorang kakak pun dia juga. Jadi itu kita perlu juga ada dalam sifat kita lah. Mungkin kalau ada ibu tunggal kat sini.